Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Merupakan kezaliman yang besar. Syirik merupakan suatu kezaliman yang besar. Okey, terus. Syirik merupakan satu bentuk kezaliman yang besar. Ia merupakan satu bentuk kezaliman terhadap realiti, diri sendiri dan juga orang lain. Kezaliman terhadap realiti adalah kerana hakikat yang paling besar ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah, dan tidak ada Tuhan selain daripadanya. Malangnya, orang yang melakukan syirik telah mengambil sesuatu selain daripada Allah sebagai Tuhan. Itu adalah satu bentuk kezaliman. Kezaliman terhadap diri sendiri pula adalah kerana orang yang melakukan syirik itu telah menjadikan dirinya sebagai hamba kepada makhluk yang seumpama dengannya, atau lebih rendah daripadanya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang bebas merdeka. Kezaliman terhadap orang lain pula ialah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, bererti telah menzalimi perkara tersebut kerana memberikan kepadanya hak yang tidak sepatut diterimanya. Okey, di antara kemudaratan mudarat syirik ini, yang pertama sekali, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya dia jatuh daripada langit. Orang yang syirik kepada Allah Ta'ala ni macam dia duduk atas langit, jatuh ke bawah. Fatahtafuhu at-tayru, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi ar-rihu, ataupun dibawa oleh angin kencang, fi makanin sahiq, pada tempat yang jauh. Di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mentafsirkan antara kufur dengan iman ini antara langit dengan bumi. Maknanya kufur, syirik, murtad ini hina, diibaratkan berada di atas muka bumi. Iman ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di peliharaan dia diangkat oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu perbandingan yang sangat tinggi, suatu perbandingan yang sangat hebat. Dan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, apabila dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka, tubuh badan dia hancur sebagaimana orang yang duduk di atas langit jatuh ke bawah. Sebelum jatuh ke bawah ni disambut oleh burung patuk. Sempat tak jasad dia jatuh ke bumi? Tak sempat. Daripada langit dia jatuh, lalu disambut oleh burung. Badan dia hancur. Begitu juga perumpamaan apabila dia campak ke dalam neraka, ataupun disambar oleh angin kencang, dia campak kepada satu tempat yang sangat jauh. Tubuh badan tu nak kekal kan? Tubuh badan manusia yang kerdil ni, kalau batu, benda yang pejal, benda yang kerah jatuh daripada langit pun hancur lebur, tubuh badan kita hancur tak hancur? Confirm hancur, binasa tubuh badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dianggap menzalimi diri sendiri. Kenapa orang yang melakukan syirik ini dianggap sebagai menzalimi diri sendiri? Bila sebut perkataan zalim ni biasanya seseorang dibuat kepada orang lain. Suatu golongan, satu pihak dibuat kepada pihak lain. Kezaliman, penganiayaan kepada pihak lain, bukan kepada diri sendiri. Tetapi orang yang syirik ini dianggap buat zalim kepada diri sendiri. Sebab hasil daripada perbuatan syirik, tindakan syirik, dia dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka, khalidina fiha abada, bersifat dengan sifat kekal. Bersifat dengan sifat kekal. Jadi banyak lagi di antara mudarat
hasil daripada seseorang melakukan perbuatan syirik, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Oleh terus mengundang kemudaratan. Syirik sebenarnya merupakan sumber kepada ketakutan dan waham, sebagaimana tauhid merupakan sumber keamanan dan ketenteraman. Apa makna waham? Waham ni ragu-ragu. Kan kita belajar dalam bab akidah, syak, zan, waham. Yakin kan? Yakin, syak, zan, waham. Waham ni maknanya ragu-ragu. Orang yang berada di dalam keadaan syirik ini sentiasa takut. Dia hantui oleh perasaan takut. Sebab dia tidak berserah kepada Allah sebagaimana orang yang beriman. Dia masuk dalam hutan, dia takut, pergi ke bandar takut, duduk seorang, ada dihantui perasaan takut, berhadapan dengan orang ramai bertakut. Sebab apa dia takut? Sebab tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan, tidak ada kepegangan, tidak ada tawakal kepada Allah. Dia meletakkan sesuatu selain daripada Allah berkuasa, boleh memudaratkan dan boleh memberi manfaat. Dia tak meletakkan Allah. Hati sentiasa bimbang, sentiasa khawatir, sentiasa rasa takut. Selain daripada takut, waham. Banyak buat sangkaan-sangkaan. Apa makna sangkaan? Andaian-andaian. Makhluk boleh memberi bekas, makhluk boleh memberi kesan. Dia andai macam tu sebab dia meletakkan ada kuasa selain daripada Allah, makhluk ini berkuasa. Hasil daripada dia meletakkan manusia ataupun makhluk berkuasa sebagaimana Allah, lalu datangnya waham. Apa makna waham tadi? Ragu-ragu, kebimbangan, ketakutan. Itu perasaan yang ada kepada orang yang musyrik kepada Allah. Okey, terus. Orang yang mempunyai akal yang menerima khurafat, mempercayai kebatilan dan kepercayaan yang mengarut, akan menjadi orang yang takut kepada beberapa perkara, iaitu takut kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah, penjaga-penjaga kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah, penjaga-penjaga Tuhan yang disembah itu, dan perkara-perkara khayalan yang disebarkan oleh penjaga-penjaga Tuhan itu dan para pengikut mereka, dan melariskannya pula dalam kalangan orang ramai. Mereka buat Tuhan, mereka melahirkan ketakutan kepada Tuhan. Okey, terus. Oleh kerana itu, amalan syirik seperti kepercayaan kepada tuan burung, sikap pesimis terhadap sesuatu perkara, dan gerun kepada sesuatu tanpa sebab yang munasabah, perlu dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin." Maksudnya, kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan dengan yang demikian, tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencampakkan perasaan gerun, takut, gemetar kepada orang kafir. Kita tengok sanulqi. Nun di sini menunjukkan jamak kan. Di sini maksudnya kami mencampakkan. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sin ini untuk apa? Lil istiqbal kan? Sin menunjukkan masa yang akan datang. Nun kami menunjukkan sentiasa. Sentiasa mencampakkan perasaan gerun, takut, gemetar di dalam hati orang kafir. Sentiasa takut. Apatah lagi di dalam suasana keadaan mereka berada di medan perang nak lawan orang beriman. Lagi rasa takut sebab tidak ada penyerahan kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana suasana keadaan orang beriman di zaman Nabi, iaitu yang terdiri daripada para sahabat. Bila dia beritahu kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sedang mengepung kamu. Musuh-musuh Islam yang terdiri daripada orang kafir sedang mengepung kamu. Dalam situasi sebegitu, bagaimana perasaan yang ada di dalam hati orang beriman yang terdiri daripada para sahabat? Mereka kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadai Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai pembantu. Maknanya tak ada gerun. Walaupun dikepung, maknanya pendek kata, peratus untuk mereka selamat
dan daripada kepungan, selamat daripada kematian, selamat daripada dimudaratkan, kecederaan terlalu tipis. Kerana mereka telah dikepung. Pihak musuh bila-bila masa saja boleh menerkam mereka, membunuh, menyeksa mereka, menawan dan menangkap mereka. Tetapi mereka tidak ada perasaan takut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebab apa? Walaupun di dalam keadaan terdesak, terkepung sebegitu, kenapa rasa tak takut? Kerana penyerahan diri kepada Allah. Sebab tu beza orang beriman ni dengan orang kafir. Bila terkepung, dia jadi susah hati. Bukan sahaja berada di dalam situasi peperangan, dalam keadaan biasa pun mereka sentiasa takut. Sebab tu orang kafir dalam dunia ni, mereka sentiasa membina, mencipta senjata-senjata yang canggih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab takut mati lah. Di antara senjata yang tercanggih dalam dunia digunakan, dicipta oleh orang Israel. Orang Israel ni, tentera Israel adalah tentera yang paling penakut di dalam dunia dibandingkan dengan semua tentera-tentera yang berperang di medan perang. Paling takut. Sebab tu dia guna cipta suatu senjata canggih yang boleh mereka lepaskan peluru mereka kepada sasaran musuh dan dalam jarak yang jauh. Dia tak berani berdepan. Tak berani berdepan. Begitu juga tentera Amerika dan sebagainya. Tak berani. Sebab Allah Ta'ala disebut orang musyrik ni memang takut. Kalau nak ikut di sudut kekuatan zahir, memang orang Islam kalah dalam setiap peperangan. Tapi Allah Ta'ala bagi kemenangan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah kamu bersiap siaga sekadar sesuatu kekuatan, sekadar kemampuan kamu. Bukan dengan setaraf sebanding dengan pihak musuh. Tak terlawan. Mereka mempunyai senjata yang canggih, bilangan tentera yang ramai, kewangan yang kukuh. Tak terlawan orang kafir ni. Allah Ta'ala kata, sekadar kemampuan, wa min ribatil khayli, walaupun seutas tali yang mengikat tekuk kuda. Kuda tak ada lagi. Tali tu kena beli dulu tali. Tali yang ikat tekuk kuda tu, untuk digunakan di dalam medan peperangan. Walaupun dalam keadaan aman, orang Islam Allah Ta'ala ajar supaya sentiasa bersedia. Kita ni aman, bukan nak berambun, tak payah bersedia. Tak boleh. Sebab dalam hadis kata, alimu auladakum bisibahah warrimayah. Ajarlah anak-anak kamu berenang dan juga memanah. Aulad, waladun waladani aulad. Aulad ni orang remaja ke, orang tua ke, kanak-kanak? Waladun, orang tua ke, remaja ke, kanak-kanak? Kanak-kanak. Kanak-kanak wajib berperang tak? Tak wajib. Tapi Nabi suruh bersedia tak? Suruh bersedia. Bukan sampai waktu saat dah berperang baru kita nak bersedia. Yang itunya banyaknya orang Islam ni, peringkat permulaan ni memang teruk kena belasah, kena lanyak dengan orang kafir. Sebab tak ada persiapan, tak ada kesedaran. Quran dah bagi tahu lama dah, 1400 tahun dulu dah suruh bersedia. Bukan ketika berlaku peperangan baru kita bertindak, baru nak bersedia berhadapan orang kafir. Jadi isunya apa dia? Orang Islam walaupun dalam keadaan serba kelemahan, kekurangan persiapan peperangan dan persenjataan, tapi berani, tak takut. Orang kafir walaupun senjata canggih, bilangan ramai, sentiasa takut kerana perbuatan syirik. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang syirik, dia takut. Dan Allah Ta'ala sentiasa mencampurkan perasaan takut pada orang kafir. Selagi mana dia tak masuk Islam, selagi itu dia takut. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami sentiasa mencampurkan dalam hati orang-orang kafir itu perasaan takut. Nampak memang beranilah, tapi bila bertempur betul dalam medan perang, takut mati. Sebab orang Islam ni nak mati syahid. Mati itu satu idaman, satu cita-cita, suatu keazaman. Sebab tu Khalid Al-Walid, bila dia dilantik menjadi ketua perang, nak pergi serang negara Rom, dia kata, nahnu ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan suatu kaum yang cintakan kepada kematian sebagaimana kamu yang cintakan kepada kehidupan dunia. Sebab tu mereka kejar, maju ke depan untuk mati. Bila mati, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi.
Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu kata orang yang mati syahid itu pada jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan mereka hidup tapi kamu tidak menyedari. Orang mati syahid sebenarnya dihidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali, tadi jangan kamu kata dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat, Allah Ta'ala kata jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dan diberi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Bila dah mati ni seronok pula, teringin nak hidup atas dunia, teringin nak hidup semula. Nak bagi tahu pada orang yang masih hidup ni, jangan takut berperang, jangan takut. Kami dah ada rasa dah, kami dah mati. Apa nikmat yang kami kecapi, kami perolehi hasil daripada syahid. Dalam kubur macam-macam nikmat kami dapat. Dan orang mati syahid ni, dia tak sakit apabila terkena peluru musuh. Tak sakit, tak sebagaimana mati-mati biasa. Sebab Nabi kata, la yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Orang mati syahid ni, dia rasa sakit daripada kesakitan nak mati tu apabila terkena peluru musuh, senjata musuh, macam rasa cubitan saja. Sebab tu orang mati syahid, lepas dia mati tu dia senyum. Sebab apa? Selain daripada dia nampak berdiri, tak sakit sebagaimana orang yang mengalami kematian-kematian biasa. Sentiasa Allah Ta'ala tampakkan perasaan gurun bima asyraku billah, dengan sesuatu yang mereka syirikkan dengan Allah. Malam yunazil bihi sultana, mereka syirik dengan Allah dengan menganggap bahawa selain daripada Allah mempunyai kuasa boleh mendatangkan mudarat dan manfaat yang Allah Ta'ala tak bagi keterangan, tak bagi penjelasan, tak ada bukti. Allah Ta'ala kata macam tu, tak ada bukti bahawa selain daripada Allah Ta'ala boleh mendatangkan mudarat dan juga manfaat. Wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Wa bi'sal maswaz zalimin. Maknanya bi'sa ni lawan bagi nikmat. Apa makna bi'sa? Seburuk-buruk tempat orang-orang yang zalim. Yang dimaksudkan orang yang zalim sini siapa dia? Adalah orang yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, terus. Membantu aspek positif yang terdapat pada diri manusia. Syirik boleh menyebabkan kesesatan kepada amalan soleh dan membantu usaha yang terdapat pada manusia. Malah ia meruntuhkan semangat berdikari yang dituntut oleh Islam. Hal tersebut kerana ia mengajar orang yang melakukannya bergantung kepada orang benar dan seorang-baraan, dan bukan lagi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menggunakan usaha dan ikhtiar yang dikurniakan kepada mereka. Mereka telah melakukan dosa besar kerana bergantung kepada Tuhan-Tuhan mereka yang diyakini akan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebabnya, inilah sebenarnya yang diyakini oleh orang-orang musyrik Arab satu ketika dahulu terhadap Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maksudnya, dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang dia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Jadi dikata di sini wa yaqulu, orang yang musyrik ini yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan sembahan-sembahan mereka seperti berhala, patung, matahari, bintang dan sebagainya yang dianggap sebagai Tuhan mereka selain daripada Allah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka ini pemberi syafaat, pembantu-pembantu kami di sisi Allah. Maknanya mereka nak bawa kami punya amalan, mereka bawa kami punya ibadat,
Kami nak secara direct, secara langsung menyembah Allah Ta'ala, tak layak. Kami banyak dosa, banyak kesalahan. Jadi dilantik, dijadikan perantaraan. Siapa perantaraan itu? Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Dalam ayat yang lain, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala ini membawa kami untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau kami nak mendekatkan diri kepada Allah dengan diri kami sendiri, dengan amalan kami, perbuatan kami, tak layak, tak mampu dan tak layak. Jadi berhala ini dijadikan sebagai perantaraan untuk bawa mereka punya ibadat, punya amalan kepada Allah Ta'ala. Okey, terus. Dalam kalangan orang-orang Nasrani dan juga Kristian, mereka melakukan apa saja perkara buka dalam keadaan mengikutkan Tuhan Al-Masih telah menghapuskan dosa semua manusia ketika mana beliau disalib dan menebus mereka semua. Tuhan Al-Masih siapa? Nabi Isa alaihissalam. Okey, terus. Bahagian-bahagian syirik. Syirik dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pertama syirik besar. Syirik besar. Syirik besar ni yang menyebabkan seorang itu terkeluar daripada agama Islam. Okey, terus. Dan kedua syirik kecil. Syirik besar membawa maksud melakukan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya kepada sesuatu yang lain daripadanya, seperti melakukan solat, bernazar dan memohon pertolongan daripada perkara tersebut di saat kesukaran dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ibadah selain daripada Allah, berdoa, bermohon selain daripada Allah, bernazar selain daripada Allah. Bernazar ni memang ada di zaman orang jahiliah, ada nazar dia. Dia nak bernazar nak dapat sesuatu, bila dapat dia sembelih binatang-binatang seperti unta, kambing, lalu dipersembahkan kepada Lat wal Uzza. Jadi orang Islam pun syariat Nabi Muhammad maknanya nazar itu ada. Tetapi kita bernazar walillahi alayya, kepada Allah, kita nazar kepada Allah. Bila kita nak dapat sesuatu perkara, kalau dapat sebagaimana yang dinazarkan, wajib kita tunaikan. Tetapi nazar itu kepada Allah, bukan kepada Tuhan yang lain daripada Allah. Okey, terus. Ia menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama. Contoh yang berkaitan dengan i'tikad ialah mengikutkan selain daripada Allah berhak disembah dan diibadahkan. Contoh yang berkaitan dengan amalan ialah menyembelih binatang bukan kerana Allah. Contoh yang berkaitan dengan perkataan ialah berdoa kepada sesuatu yang selain Allah bagi mendapatkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Syirik besar terbahagi pula kepada dua bahagian. Okey. Dia kata di sini, contoh yang berkaitan dengan perkataan ialah berdoa kepada sesuatu yang selain daripada Allah bagi mendapatkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ada sesuatu permintaan, kita minta permintaan ataupun bantuan yang sesuatu yang manusia mampu memberi bantuan dan pertolongan kepada kita, yang tu tak syirik. Sebab ada ya individu sebut, kalau kita tak boleh minta kepada kubur, dia kata kepada wali, dah kita sebut sebelum ni, kita ulang balik. Kalau gitu nak minta tolong kepada orang, nak baiki rumah, minta tolong doktor rawat kita, semua syirik lah. Nampak tak? Dia faham tak benda tu? Ada tak perbezaan? Yang tu pertolongan sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Kalau yang tak mampu, seperti apa dia? Menghidup, mematikan, menyembuhkan tubuh badan, yang tu Allah Ta'ala saja yang mampu. Jadi kena beza. Minta tolong kepada manusia sesuatu perkara yang manusia mampu tolong, itu tak syirik. Tetapi sesuatu perkara yang manusia tak boleh nak tolong, kita minta juga kepada manusia, maka itu syirik. Seperti kita pergi ziarah orang sakit. Orang sakit tu, dia sakit lah, kita nak minta kepada wali kan, supaya sembuhkan seseorang yang sakit. Minta kepada mana-mana individu, mana-mana orang alim, mana-mana orang hebat, supaya sembuh sakit yang dihadapi oleh seseorang pesakit. Yang tu tak boleh. Kerana menyembuhkan, mematikan, menyihatkan, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kalau minta kepada manusia dipanggil syirik. Minta tolong biasa-biasa sesuatu perkara yang mampu dilakukan oleh manusia, itu tidak syirik. Kalau gitu dia kata boleh tak boleh minta apa pun kepada manusia, minta syirik.
Dia tak boleh faham antara sesuatu perkara yang mampu diberi pertolongan oleh manusia dengan sesuatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Okey, terus. Syirik besar terbahagi pula kepada dua bahagian, iaitu syirik jali. Jali ni apa makna jali? Ada orang nama jali ni. Jali ni maknanya terang. Dia lawan apa? Lawan khafi. Jali lawan khafi. Maknanya terang dan tersembunyi. Okey, terus. Syirik jali merujuk kepada benda-benda yang disembah yang dapat dilihat oleh mata kasar dan difahami oleh orang ramai. Misalnya menyembah Tuhan atau beberapa Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Tuhan tersebut berbentuk binatang seperti matahari dan bulan, atau benda-benda yang tidak bernyawa seperti berhala dan batu, atau binatang seperti anak lembu dan lembu, atau manusia seperti Fir'aun dan seumpamanya dalam kalangan raja-raja yang mendakwa memiliki kuasa uluhiyah atau didakwa oleh penduduknya sebagai mempunyai kuasa uluhiyah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini dipercayai oleh sesetengah orang sebagai memiliki kuasa uluhiyah. Begitu juga dengan orang yang menyembah Buddha, Al-Masih Isa bin Maryam, atau makhluk gaib seperti jin, syaitan dan juga malaikat. Apa maksud kuasa uluhiyah? Dah banyak kali dah berulang kan? Kenapa tunduk tak nak jawab tu? Takut saya tunjuk. Apa maksud kuasa uluhiyah? Dia kena khatam lah kitab ni. Tak ingat lagi. Sampai penghujungnya lagi lupa. Maknanya menganggap selain daripada Allah Ta'ala berhak dan layak disembah. Uluhiyah daripada ilah Kalau meyakini ada kuasa lain di sudut rububiyah, menganggap ada Tuhan lain yang boleh mencipta alam, mentadbir dan menguruskan alam, itu di sudut rububiyah. Kuasa uluhiyah maknanya kuasa hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sudut penyembahan, keyakinan seseorang menyembah hanyalah kepada Allah. Itu maknanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah, dipanggil kepercayaan akidah uluhiyah, tauhid uluhiyah kepada Allah. Okey, terus B. Syirik khafi. Khafi kita sebut apa tadi? Tersembunyi. Okey, terus Syirik khafi merujuk kepada syirik yang tersembunyi daripada kebanyakan orang ramai. Misalnya meminta doa daripada orang yang telah mati dan penghuni-penghuni kubur tertentu yang dibina kubah yang besar di atasnya. Orang-orang yang telah mati itu dipohon pertolongan dan bantuan bagi melepaskan berbagai-bagai kesukaran yang dialami manusia, seperti menyembuhkan orang sakit, melepaskan kesusahan, membantu orang yang terdesak, dan mengalahkan musuh dalam peperangan yang tidak mampu dilakukan melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka ini diyakini dan diikutkan sebagai mampu memberikan kemanfaatan dan juga membendung kemudaratan. Inilah merupakan punca syirik yang berlaku di alam maya ini. Jadi macam sembah tokong berhala tu nampak tak terang, tapi yang tersembunyi ni tak nampak. Walaupun hakikatnya syirik, menganggap ada kuasa yang lain selain daripada Allah yang dapat menyembuhkan dan juga menghidupkan manusia. Okey, terus punca tersembunyi syirik jenis ini ialah kerana dua perkara, iaitu A. Orang ramai tidak menambahkan doa, permohonan pertolongan dan juga istighatsah yang mereka lakukan terhadap penghuni-penghuni kubur dan orang-orang yang telah mati sebagai ibadah. Mereka tak namakan doa. Mereka nama istighatsah, minta pertolongan. Sedangkan itu dalam bentuk doa juga. Mereka kata kami bukan berdoa kepada orang mati, bukan doa kepada wali, kami istighatsah. Sedangkan itu juga dengan makna doa. Kalau istighatsah, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Istighatsah juga hanya kepada Allah. Okey, terus. Sebaliknya, perkara yang dikatakan sebagai ibadah menurut pandangan mereka hanyalah tertumpu kepada rukuk, sujud, solat, puasa dan seumpamanya. Padahal roh ibadah yang sebenarnya itu ialah berdoa, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu.
Ad-du'a'u huwal ibadah. Maksudnya doa itu adalah ibadah. B. Orang ramai tidak mengikutkan orang-orang yang telah mati yang mereka minta doa dan pertolongan itu sebagai Tuhan-Tuhan bagi mereka. Sebaliknya, mereka juga meyakini sebagai makhluk seperti mereka juga. Cuma mereka hanya menjadi perantaraan antara orang ramai dengan Allah dan menjadi pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan mereka jahil tentang Allah Azza wa Jalla. Mereka meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai raja yang zalim dan pemerintah buku besi yang tidak boleh ditemui melainkan dengan cara menggunakan orang tengah atau perantaraan. Ia merupakan sejenis penyakit waham yang pernah menimpa golongan musyrik Arab pada zaman dahulu, ketika mana mereka mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maksudnya, dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar." Maksudnya, kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka menampilkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Sesungguhnya Allah akan berhukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, mengatakan yang bukan-bukan, dan sentiasa kufur dengan melakukan syirik. Jika diperhatikan ayat-ayat di atas, didapati orang-orang musyrikin memperakui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pemberi rezeki, pentadbir alam maya, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Dalam masa yang sama juga, mereka mengikutkan berhala-berhala yang mereka sembah hanya berfungsi sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah, dan bukan kerana berhala-berhala tersebut benar-benar layak untuk disembah. Meskipun demikian, Al-Quran menamakan mereka sebagai golongan syirik atau musyrikin dan memerintahkan orang Islam memerangi mereka sehingga mereka bertaubat daripada syirik tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.